make you who you are. Assalamualaikum semua, apa khabar? Thank you for joining me malam Jumaat ni untuk sesi Q&A. Padahal kita punya perjanjian adalah kita cuma nak jawab 5 soalan saja. Tapi disebabkan banyak soalan ni soalan yang bagus-bagus, and I think I can use the next 20 minit to half an hour untuk jawab soalan ni. Saya cuba jawab soalan 12 soalan total. So apa tu? Again, thank you very much guys. So kalau korang tak tahu, kita dah ada 35,000 member dekat dalam FRPG ni. So meriah tengok kan. Hari baru tadi tanya soalan pun dah I think 200 kot, 300 orang sampai komen. So keep it up, engagement tu kena tinggi biar kita orang semangat sikit untuk produce content free macam ni, and hopefully dapat jawab soalan-soalan yang best, yang macam soalan yang bakal kita nak jawab malam ni. So just as a reminder guys, saya juga nampak ada ramai yang tanya pasal nak jadi klien. So sesi malam ni bukan sesi untuk jawab soalan tu jadi klien lah. So senang cerita, yang nak jadi klien kena masuk dalam kita punya webinar tu, then you akan tahu kriteria kita pilih klien dan juga kriteria kita pilih property. Right, so webinar tu kita akan buat besok, tapi yang besok punya pun dah penuh. So kalau you guys register, you have to datang yang the next one. Last kali before I start malam ni, I just nak bagi tahu yang again sesi ni hanya 24 jam je recording ni kita akan letak, lepas tu kita akan delete daripada kita punya main punya feed. So kalau boleh jangan tengok separuh lepas tu pergi buat benda lain kan, lain Netflix ke apa kan, kasi tengok sampai habis setengah jam je kot. Kata nak kaya kan. So kalau komitmen setengah jam tak boleh nak bagi untuk 2-3 kali seminggu ni, susah sikit lah guys. Right, so tanpa berlengah masa, I nak pergi jawab, and I nak jawab soalan yang pertama. By the way, maaf lah pakai sempoi sikit lagi ni kan, impromptu ni benda ni kan. Okay, so sekarang ni first kali soalan yang saya nak jawab adalah bank mana yang bagi best value kalau nak refinance, dan soalan yang kedua berkaitan dengan refinance juga. Saya kumpulkan jadi satu soalan, dan bagus tak nak refinance rumah yang dah habis bayar ni. Okay, so saya akan jawab soalan pertama dulu. Soalan pertama adalah bank mana yang bagi best value kalau refinance. So that's the thing, yang akan bagi value rumah ni adalah valuer, bukan bank ya. So benda ni kadang-kadang ikut nasib. Kalau anda bukan orang yang familiar dalam pasaran tanah, anda tak ada buat loan tiap bulan 20-30 macam kita orang kat sini kat Far Capital beratus-ratus loan, right? So normally you akan call banker akan call valuer, tu proses dia. So valuer akan bagi tahu okay, rumah ni sekian-sekian ni. Tapi valuer lain, sebab ada lebih 1,000 valuer, beratus lah valuer yang ada kat Malaysia ni, bergantung kepada valuer yang bank tu call. Kalau valuer yang bank tu call, dia punya orang cakap, dia punya pengetahuan mengenai properti anda tu sikit, dia akan jadi konservatif. But if valuer yang dia call tu, pengetahuan dia mengenai properti yang you nak refinance tu agak tinggi, so dia boleh confident sikit tu bagi value yang tinggi. So nak kata senang cerita, untuk orang-orang biasa kat luar tu is ikut nasib bank value ni ya. But of course you punya nasib tu you boleh tinggikan kebarangkalian untuk dapat orang cakap value tinggi ni bila you suruh banker you call 5 hingga 10 valuer, ataupun lepas tu you call pula 5 hingga 10 banker. So bila 5 atau 10 orang, tolong cari 5 lagi valuer, so you akan dapat value paling tinggi lah, senang cerita, right? So therefore bank mana tu sebenarnya tak penting, sebab ikut banker, lepas tu banker tu kena call value yang betul. So tu jawapan sebenar nak dapatkan value yang paling tinggi lah. Daripada segi interest rate, banyak bank lebih kurang sama, 3.6 hingga 3.9. But of course you nak kalau boleh 3.6, 3.7 lah daripada bank-bank tu. So tu soalan yang pertama. Soalan yang kedua is that rumah dah habis bayar, patut ke refinance? Okay, kalau you ingat strategi saya daripada video-video yang lepas, pada webinar lepas, kalau apa tu tak tengok, tolong pergi tengok lepas ni. Okay, I dah cakap dah, priority kita the next 2-3 bulan ni hingga kuarter 3 ni adalah kumpulkan cash sebanyak yang boleh dalam tangan, right? Ataupun dalam bank account lah. Tapi yang penting liquid cash. Okay, so
kalau berdasarkan strategi itu, ya, saya galakkan refinance. Okay, cuma anda kena faham ya, bila anda refinance ni, dia punya DSR tu akan kacau sikit sebab dia akan ikut loan 10 tahun. Okay, so bahagian tu ada bahaya sikit. Bila anda refinance property yang sedia ada and dapat cash out tu, yang portion cash out tu, katalah rumah tu hari ni 200,000, loan sekarang ni kosong kan, 200,000 tu dia dikira sebagai personal loan whereby dia punya tempoh jangka masa tu cuma 10 tahun. So DSR you nanti akan kacau, melainkan gaji you tinggi. Okay, so bahagian tu memang I setuju you refinance tu ambil keluar cash, sebab macam cakap kita nak beli stock, kita nak beli property, tapi just kena make sure yang benda tu tak kacau DSR. Ada tak cara untuk tak kacau DSR? Ada, tapi itu ilmu level tinggi sikit lah. And hari ni I kongsikan benda ni dulu, right? So, I dah jawab soalan pertama dengan soalan kedua berkenaan dengan refinance. Lepas tu, nombor 2 adalah projek berbaloi dengan ROI yang baik. Ni basically nak tanya dengan saya lah. Hari ni saya pakai spender ke apa. Okay, now. Ataupun property apa yang kita orang tengah beli. So, nak jawab tu, soalan tu is soalan yang simple tapi jawapannya tu adalah sangat panjang. Sebab ada banyak kriteria yang anda sebenarnya nak kena tengok sebelum anda boleh decide ROI tu okey ke ataupun tak okey. So, bila anda faham beberapa rule, anda akan tahu ataupun anda boleh predict berapa ROI yang bakal dapat. So, I would say ROI yang okey onwards adalah kalau rental yield minimum 5%. Kalau boleh kita orang kat far capital 5% tak main lah, kita nak 6 ke atas. Okay, paling busuk rental yield kena 5%. Tapi cash on cash return, if you ask me, untuk property yang ROI dia baik kena lebih pada 10%. Kat far capital ni kita orang main 15, 20, 30, yang benda kita orang tengah beli sekarang ni, our ROI is 41%. So to give you a sense, so itu ROI yang kita nampak. Berkenaan dengan projek juga, is very hard for me to comment sebab harga saya beli dengan harga you beli tak sama. So bahagian tu susah sebab nanti kalau cakap okay, projek ni kita orang suka tapi anda beli pada harga 150,000 lagi mahal berbanding dengan saya dan klien-klien saya. So ROI kita orang ni okay sebab kita orang beli at 150,000 cheaper. But when you pay 150,000 more, your ROI akan jadi tak okay. So nak senang cerita is that it's very dangerous to go and say projek ni ROI okay ataupun tak okay kalau you tak tahu berapa harga paling murah orang lain tengah beli. Okay, I tengah bagi one more example. Hari ni I baru habis cakap dengan developer yang whereby developer ni sekarang ni tengah bagi 25% diskaun. Okay, 25% diskaun. Banyak tak? Banyak kan? Okay, but kita orang tengah cuba nak minta 35. So perbezaan tu adalah 100,000. So therefore, orang yang dapat 25%, dia punya ROI takkan sebagus orang yang dapat beli benda yang sama tapi pada diskaun 35%. Okay. So, bahagian tu ROI projek dia subjektif sebab you tak tahu berapa harga yang orang lain beli versus harga yang you beli. Okay. Lepas tu, nombor 3, how do we ensure hasil income we earn can be considered by the bank bila kita apply for loan? Okay. Now, hasil income, how do we make sure that benda tu boleh consider? First and foremost, you kena buat everything, kena ada tracking. So there must be a record. And the only way benda ni boleh masuk record is 2 benda. Satu is that whatever hasil income you dapat kena masuk dalam bank account. Okay, kena masuk dalam bank account. Right? Sebab if you masuk dalam bank account, ada bukti, ada trace of pendapatan tu masuk ke dalam akaun kita. Kalau kita apply bank loan, ada tak dia minta bank statement nak pastikan gaji tu masuk bank account? Ada kan? So, bukti sahih yang you ada income tu adalah you kena tunjukkan yang duit tu masuk akaun and 6 bulan. Okay? Untuk hasil income ni. Nombor 2, lepas dah tunjuk benda tu masuk dalam akaun, lebih afdal ataupun lebih bagus kalau you actually declare tax on that additional income. So, for example, for me, orang LHDN yang tengah membaca ataupun menonton video ni seronok dengar Prof Faizul ni menjadi warga Malaysia yang bertanggungjawab, so orang declare tax. Okay guys, senang cerita macam ni lah. If you want nak, buat loan juta-juta, nak kaya juta-juta, you must be able to prove yang you ada income boleh support loan juta-juta.
Jadi declare lah tax anda mengikut berapa banyak loan yang anda mahu apply. Okay. Tetapi tak bermaksud yang you kena over declare. You declare betul-betul lah income you. You jangan declare melampau pula. Buat 2,000 sebulan tapi you declare 20,000 sebulan. Itu jadi bodoh namanya. Okay. Nanti tax dia pun dah kena berapa ribu setiap bulan. Okay. So, that's how you nak buat your hustle income to recognize. First is that it must go to your bank account. There must be a period of time of minimum 6 months for it to be considered as a, orang cakap, legitimate hasil income. And thirdly, kalau boleh, you declare tax on it. Okay. So, that one is on the hustle income punya side. Okay. Nombor 4 adalah landed versus high rise. Mana satu lagi bagus? Sebab I think this is a soalan from Najihah tadi, Waikid ni Najihah. Tanya pasal saya nampak FR selalu endorse high rise, tapi kenapa tak endorse landed? Sebab landed punya capital gain lagi bagus kalau you nak jual dalam masa 5 tahun. Okay, so with this, I nak kena tunjukkan bukti. Okay, and okay, you tengok sendiri data ni, and then you boleh decide betul ke tak betul. Okay, now. Now, ini adalah Property Price Index Malaysia, okay, daripada tahun 1988 sampai 2018. So, 30 tahun punya data. So, data ni tak gebang sembang lah guys, right? So, kalau you tengok kat sini, the best performing asset class daripada segi capital gain in the last 10 tahun, semenjak tahun 2009 sampai 2018, adalah landed property terrace house. Nombor 2 best performing adalah high rise. Nombor 3 adalah semi-D, and nombor 4 adalah banglo. So senang cakap, mengikut kesimpulan yang kita dapat daripada performance of the last 10 years ni dekat chart ni, high rise adalah second best performing in terms of capital gain. Okay, high rise adalah second best performing in terms of capital gain. So tak semestinya bila beli terrace tu confirm akan outperform high rise tu daripada segi capital gain. Bergantung kepada rumah yang kita beli. Sebab ada je terrace houses yang dah 5 tahun harga dia tak naik. Okay. Ada juga high rise yang lepas 5 tahun harga dah naik 30-40%. So benda tu sangat bergantung kepada apa yang kita beli sebenarnya. So tak ada guarantee yang terrace tu confirm akan jadi lebih bagus daripada high rise. Okay. So yang tu part pertama, you dah nampak data tu kan. Part nombor 2, kenapa I promote ataupun I suka high rise? I punya game plan kalau melabur is that ada orang melabur untuk capital gain, ada orang melabur untuk cash flow. Okay, capital gain, cash flow. I nak dua-dua. I nak both capital gain dan juga I nak juga cash flow. Okay, so kalau you beli terrace houses, there's almost 99% certainty yang cash flow dia memang confirm koyak. Bayar bank bulan-bulan 3,000, dapat sewa baru 1,000. 800 pun ada. Okay. So cash flow confirm koyak kalau terrace houses. Kalau you beli kat Puncak Alam for example, there's a lot of property kat Puncak Alam tak buat duit pun terrace houses. Dan cash flow tak payah cerita lah. Sewa semua bawah pada 1,000. Padahal bayar bank bulan-bulan 2,500. Okay, so therefore there's no guarantee first and foremost landed akan bagi you capital gain yang lebih tinggi berbanding dengan high rise. Point number 1. Point number 2 here is that kenapa I suka high rise is that kalau you beli high rise yang betul, dua-dua you dapat capital gain, you juga akan dapat cash flow. So benda boleh dapat dua-dua, kenapa nak pilih sis? Okay, so I hope yang ada tunjuk bukti lah yang tak semestinya landed property ni lagi power pada high rise pada segi capital gain. Right? Soalan yang nombor 5. Okay. FR, you buat 4 juta in the last recession. Berapa capital yang FR pakai? Berapa counter? Okay. First, I nak jawab berapa counter. Counter kosong sebab I tak beli langsung saham waktu tu. Bodoh kan? Right? So, index KLCI jatuh pergi 800. I tak demo langsung pasal saham. Therefore, I tak belilah. Right? So, therefore, memang I tak beli apa-apa counter saham. 100% of my investment at that point of time 2008, 2009, 2010 goes to only properties je.
maybe watch 0.5% kot, beberapa ribu lah pergi kat watch jam. Okay, so tu soalan pertama. Berapa counter? I tak beli apa-apa counter, I tak beli saham sebab time tu bodoh lagi, tak belajar lagi, tak reti. So hari ni dah belajar sikit, confident sikit lah, nak beli saham yang boleh dapat insyaAllah minimum 100%. Dan sekarang ni kita orang tengah target anything between 200% to 400% untuk saham yang kita bakal beli in the next 3 hingga 6 bulan. Right? So quite exciting lah untuk kita orang ni. Now, nombor 2, berapa capital yang saya pakai? Rumah pertama saya beli capital 2,000. Lepas tu dapat duit cashback, saya gunakan modal untuk beli rumah kedua. Right? Lepas tu positif cash flow gila babi dapat daripada 2 biji property ni, gunakan modal tu untuk beli property yang ketiga dan keempat dan kelima. Okay? If I were to make an estimate 20 biji property tu berapa capital yang saya pakai, sebab saya pun ada juga jual 1-2 biji property kan. So dapatlah untung 150,000 macam tu. So in total capital permulaan saya pakai 2,000. Okay. Dan dia beranak 2,000 jadi 30,000, 30,000 jadi 60,000. Dan 60,000 tu pap beli 2-3 biji property and then jual dapat 100,000, pap beranak lagi pergi 5-10 biji kan. Alright. So suffice to say, kalau nak kira sebagai down payment yang saya guna pakai, I would say tak sampai 100,000 untuk buat 4 juta. Ya, tak sampai 100,000 untuk buat 4 juta. Itu down payment yang saya pakai cash. Is it my own cash? The answer is no. Sebab saya ambil duit pada rumah pertama, roll pergi rumah kedua. Rumah kedua dapat lagi duit dengan sekali dengan rumah pertama, roll pergi rumah ketiga, keempat, kelima. And then beranak. Okay. So, if you were to ask berapa cash yang saya gunakan, roughly about 100,000 untuk buat 4 hingga 5 juta tu. Okay. So, that would be the jawapan ya. Lepas tu, now, buy first house, aim for capital gain ataupun cash flow. Okay, now, saya nak beli rumah pertama, ni soalan ke-6, saya nak beli rumah pertama, patut saya ambil cash flow ataupun capital gain dulu. Okay, so ni, I bagi you a simple guide ya. Kepada investor kat luar tu yang hanya tahu orang cakap basic ya, ataupun dia punya risiko ataupun risk tolerance dia sangat rendah. Okay, you just beli benda yang ada cash flow, tu paling selamat. Okay, you just beli benda ada cash flow, tu paling selamat. Sebab 5 rumah pertama yang saya beli adalah property yang bagi cash flow saja. Saya langsung tak peduli pasal capital gain. Dan jumpa sifu saya yang cerita pasal capital gain, ajar cara buat property flipping. Daripada kat situ saya tukar sikit cara pelaburan saya. Masih tengok cash flow, cuma kalau dulu kan, zaman tu kan, action gila lah. Tak ada 500 cash flow, tak payah. Jangan simbang lah. Property taik je. RM500 cash flow. Dan ke bawah ni property taik dulu saya. Alright? So senang kita memang cash flow tu memang dia punya mazhab cash flow tu memang tu je lah mazhab untuk 5 property pertama. Taklah jumpa mamat ni, dia tunjuk kat I, pap, ni 200,000, ni 300,000, ni 400,000. Untung bersih. So therefore, sebenarnya tengok tu macam damn. I punya RM500 cash flow sebulan tu baru 6,000 setahun. 6,000 setahun baru 60,000 10 tahun cash flow. So bayangkan sifu saya tu boleh buat 100,000, boleh buat 200,000, boleh buat 300,000 tak sampai 3 tahun. So senang kita macam ni lah. Bila kita budak mentah, kita buat apa yang kita tahu. But once kita jumpa example, belajar, kita improvise. So hari ni game plan saya adalah beli cash flow sekali dengan capital gain. Saya tak nak cash flow saja dah. Okay. Tetapi, if you punya ilmu tak sampai ke level you boleh predict capital gain, okay, then you main cash flow saja. Sebab yang tu selamat almost certain. Okay. Sebab untuk dapatkan cash flow plus capital gain ni, ilmu you kena next level. Okay. Sebab cash flow senang guys. Kau beli mana-mana rumah low cost hari ni, kau sumbat 20 orang Bangladesh ataupun Indonesia ataupun Malaysian kat dalam rumah tu, confirm positive cash flow. Right? So, senang gila nak buat positive cash flow ni. Tapi capital gain tak ada lah. Lepas 10 tahun naik 50,000. Orang lain buat 500,000. Macam I boleh buat sampai 5 juta. So, you kena pilih lah game mana yang you nak main. So, to be honest, kalau ilmu you is okay je, ada basic, ada asas, main cash flow saja. Tetapi, if your knowledge level is slightly better, then you boleh buat dua-dua. Okay, so I think I'm going to show you a slide. Okay,
macam mana nak cari property yang boleh bagi dua-dua. Ni mahal gila ni. Okay. Okay. Ni adalah 7 kriteria yang anda wajib kena tahu sebelum boleh beli property yang dapat cash flow dengan capital gain. So kalau korang tengok, orang yang main cash flow ni dia simple je. Aku bayar bank bulan-bulan berapa? Aku punya sewa boleh dapat berapa? Aku buat sublet boleh tak dapat positive cash flow? Dapat. Okay. Tu game tu simple. Untuk beli yang ada cash flow dan capital gain, kalau you nak main cash flow RM1,000 sebulan daripada satu property, dan you kena faham 7 benda ni. Okay. First is that korang kena faham bila beli rumah baru versus rumah lama tu berapa premium yang masuk akal. Nombor 2 adalah median harga untuk property itu kat kawasan tu. Nombor 3, korang bayar ni pada harga yang betul, pada tier yang betul ke tak. Nombor 4, apa property booster yang ada yang bakal tinggikan value rumah tu dan sewa tu in the next 3 hingga 5 tahun. Nombor 5, kena monitor supply. Nombor 6, maturity point. Bila kita boleh buat duit daripada property ni, of course property yang bagus, tak sampai 5 tahun dah buat duit. And nombor 7 adalah MRO, whereby property ada plan A, plan B, plan C, plan D daripada segi sewaan. So kalau korang nak beli property yang boleh dapat cash flow sekali dengan capital gain, 7 benda ni wajib tahu. Okay, like I said, property untuk cash flow senang. Beli rumah low cost, sumbat 15 orang Bangla, Indonesia kat dalam tu, mungkin sekali ada COVID-19 triliun kan, ramai-ramai macam tu kan. But untuk dapat cash flow dengan capital gain, you nak main benda yang boleh dapat 4-5 juta over the next 5 tahun, then you nak kena tahu 7 benda ni. Okay. So, I'm sorry, I will not be able to share in detail sebab benda ni dulu I ajar sehari kot dalam road to 3 million. But inilah 7 minimal kriteria kena tahu before korang boleh beli untuk dapat capital gain daripada high rise. Okay. So, tu dah jawab, beli rumah pertama, capital gain atau cash flow. Jawapannya kalau terror buat dua-dua, kalau tak terror main cash flow je. Okay. Now, nombor 7, kalau beli rumah 500,000 hari ni, boleh ke naik lagi pada hingga 10 hingga 15 tahun? Okay, boleh tak naik lagi 10 hingga 15 tahun? Mana data ni? Okay. I tunjuk data ni pun I think you dah boleh tahu kot. Okay. Harga 100,000, right? Pada tahun 1990 kalau you tengok data ni, kan? Pada time tahun 1999, harga purata rumah tu dah naik 91%. Ini untuk pada tahun 1990 sampai tahun 2000, naik 91%. Daripada tahun 2000 hingga tahun 2009, naik 31%. Okay. And tahun 2010 sampai 2018, naik 93%. So, benda ni maksudnya apa, guys? So, senang cerita macam ni lah. If I were to cakap, kan, 15 tahun lepas, waktu I mula melabur, and I beli rumah pertama kat Kelana Puteri tu, and I beli pada harga RM140,000 kan. RM140,000 tu murah ke? Mestilah tak. Sebab 5 tahun sebelum tu, orang beli pada harga RM99,000 je. Okay, RM99,000 je. So, kalau I nak tunggu harga tu jatuh pada harga RM99,000 je, memang takkan jatuh lah, guys. Okay. So, rumah yang I beli pada harga RM140,000 tu, hari ni nilai dia dah lebih pada RM300,500. Okay. So, if you ask me, macam contoh, even macam flat Bandar Baru dulu kan. Flat Bandar Baru dulu kan. Dulu RM30,000 je pada tahun 1980. 1980. RM30,000 je. Hari ni value RM200,500. Naik 8 kali ganda, guys. Rumah landed dekat Bangsa tahun 1960, harga dia RM10,000. Single story. Hari ni value dia 1.2 juta. So, naik berapa? 100 kali ganda over the last 50 tahun. So,
purata kenaikan harga rumah kat Malaysia in the last 26 tahun adalah 6.5%. So, kalau korang work backwards over 20 tahun, kan, 6.5% tu, hari ni rumah yang berharga RM500,000, insyaAllah akan sampai 1.3 juta. On the same 6.5%. 6.5% ni kenaikan harga rumah tiap-tiap tahun pada tahun 1990 sampai tahun 2016. So, to answer the question, historically harga rumah biasanya double every 15 tahun. Historically, so kalau you cerita pasal 15-20 tahun, rumah yang hari ni RM500,000 jadi RM1 ke tak? Senang ke tak senang? The answer to me is not a question jadi ke tak, confirm akan jadi. It's a question of laju atau lewat. Laju, benda tu akan jadi dalam masa 10 tahun, lambat 20 tahun. Right? So far historically, in the last 60-70 tahun, that is what has happened. Rumah biasanya double every 10-15 tahun. Okay. So, tu reality. So, kalau korang tengok pun, for example, pada tahun 2010 kan, kalau katalah korang beli kondo dekat Park Residence kat Bangsar South, 280,000 pada tahun 2009. Hari ni nilai 1 juta. 3 kali ganda, buy naik. Okay. Rumah Desa Park City, Zenia. Okay. Dulu beli 650,000 untuk 2.5 story. Hari ni nilai dia 2.4 juta. So, to answer your question, historically, double tu is very easy over 20 tahun. Orang cakap, kecuali resort-based property, kat PD ke, kat Melaka, kan? Yang benda-benda yang macam holiday home, genting apa semua tu, rumah-rumah macam tu memang tak naik lepas 20 tahun. Okay. But, if you beli rumah yang ramai orang nak pakai, and orang tak ada pilihan, orang tak ada pilihan, nak duduk sebelah MRT, mana nak cari rumah sebelah MRT kondo mewah 100,000, tak dapat. So jawapannya adalah lepas 20 tahun boleh ke naik pergi 1 juta? Historically you akan dapat lebih daripada 1 juta, right? So nak tengok soalan lain pula. So, nombor 8. Kenapa boleh beli rumah 500,000 kalau boleh beli rumah 200,000, 300,000? Okay. Now, first and foremost kena faham agak-agak kualiti rumah 500,000 dengan rumah 200,000 sama ke tak sama? Okay, kat Bandar Sunway, you ada Mentari Court 250,000. And then you ada juga kondo 1 juta. Right? Yang student sanggup bayar sewa 4,000 hingga 5,000 sebulan. Dua-dua kat kawasan Sunway. Apa beza dia, guys? Right? So, to answer your question, kenapa tak beli rumah 200,000 hingga 300,000 ni, is that, okay, I dah pernah announce benda ni tahun lepas. I'm not sure if many of you dah pernah tengok pasal kita orang punya social responsibility punya plan ni. First is that, I nak educate 10,000 orang. Okay, melalui buku WTF baru tu. Alhamdulillah, sebab grup ni dah ada 35,000 orang, I tak payah nak buat buku tu. Sebab today I educate more than 35,000 orang. And I hope you bring a lot more people so that we can educate 50,000 orang percuma tahun ni. Okay. So ni kita orang punya social punya pledge. Lepas tu, kalau you tengok yang nombor 3 tu adalah, kita nak sponsor initial down payment untuk 30 B40 punya family. Now, kenapa kita nak buat benda ni? And kenapa kita tak beli rumah bawah pada 300,000 untuk rumah yang bukan studio? Sebab kita orang punya belief kat Far Capital is that kita nak jadi kaya tapi, and kita nak jadi kapitalis tapi kita jangan tindas orang miskin. So therefore, kita tak nak beli rumah yang ambil hak orang lain. First and foremost, rumah B40 ni ataupun low cost ataupun medium cost ni dah lah stok dia tak cukup. Dah lah tak cukup. Ada orang siap beli sampai 5, 10 kan. Lepas tu dia buat sewa by kepala, buat sublet kan. Lepas tu dah buat sewa by sublet sampai dapat 1,500 apa semua tu. Orang-orang ni nak beli macam mana? Sebab nilai sewa tu dah ditinggikan oleh geng-geng orang yang ambil hak B40 ni. Lepas tu siap boleh lagi pula maki-maki diorang ni, kau tak dapat nak beli rumah ni sebab kau malas. It's not true guys. You think about it, banyak rumah low cost actually
installment versus sewa. Sewa lagi mahal daripada installment rumah tu tau. So orang yang tengah duduk, yang tengah sewa, katalah dia bayar 800 ni, padahal installment baru mungkin 650 ataupun 700. Dia bukan bodoh tau. Dia tak dapat nak beli rumah tu sebab nak kumpulkan 10% down payment tu susah gila untuk dia. Okay. So therefore, diorang ni sampai bila-bila menyewa. So for me, I always tell my student, kita ni nak kaya, betul. But we want to be rich the right way. Kita buat kerja susah sikit, kita beli rumah mahal sikit dan kita cuba positive cash flow kan rumah yang mahal sikit ni. Sebab bayangkan orang macam saya start beli rumah 1,000, 200,000. You fikir-fikir lah, B40 ni nak duduk kat mana guys? If I beli 100, 200, 500, 1,000 rumah low cost. So for me, saya tak nak. Saya percaya dengan keberkatan rezeki. Ya, ada moral, ada karma. Kita buat benda elok, rezeki tu datang daripada cara lain lah. Right? So, if someone out there nak beli rumah low cost, nak beli sampai 5 hingga 10, rumah 200, 300 ribu ni, dan to me terpulang tu masing-masing. But for me and my student, I tak galakkan, I tak setuju, I takkan endorse, I memang takkan bagi. Sebab for me, ada banyak lagi rumah lain yang kita boleh beli, dapat positive cash flow dan capital gain, tapi kerja dia susah sikit. Okay, main rumah low cost ni memanglah senang, tapi kita kena fikir juga apa implikasi benda yang kita buat ni in the long run. Sebab tu I beli kondo saja. I tak beli apartment medium cost, I tak beli rumah low cost flat, I memang tak buat. Sebab for me, it's not right. Now, if you punya gaji katalah 2,000, 3,000 dan itu je yang kita mampu, 1,000, 500,000 ni, dan to me that's fine. Tak ada masalah. Bagai kalau gaji korang 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, kerja sedap, bonus 100,000 setahun, and korang beli rumah low cost, lelong ke tak lelong, dan to me something is wrong. And for me, please don't use me as an example untuk justifikan tindakan beli rumah banyak-banyak ni. Sebab I tak beli rumah low cost. Okay. So, balik pada soalan tadi, kenapa tak beli rumah 200, 300 ribu? Sebab kita ada prinsip, kita nak jadi kaya cara betul. Kita nak ada keberkatan rezeki. For me very penting lah. Kita nak buat ni tak nak tipu-tipu orang, tak nak scam orang, tak nak ambil hak orang yang tak patut. So siapa-siapa yang nak buat tu terpulang kat diorang. I don't want to judge, I don't want to comment, I tak nak cik pasal, tak nak cik gaduh. Suka hati kau nak buat apa. Tapi for me, my student, kalau kau nak belajar pada I will tell you jangan beli rumah daripada 300 ribu. If you cannot help them, don't add to the problem. Does that make sense? Kalau kita tak boleh nak bantu, kita jangan tambahkan masalah tu. Okay. So tu sebab kenapa I tak beli bawah pada 300 ribu. That's why rumah WIP, rumah Sangoku, I memang ban all my students from beli. Kecuali dia memang beli untuk duduk sendiri. Okay. So soalan nombor 9, mereka yang kerja commission waktu PKP, macam mana dapat loan? Buat loan sekarang. Sebab dia akan pakai payslip ataupun you punya commission in the last 6 bulan kan. So maksudnya commission daripada Oktober, November, Disember, Januari, Februari, March. So kalau March kosong, ada 5 bulan lagi dia akan ambil purata. So bila dia ambil purata tu masih boleh dapat loan. Tapi kalau PKP ni extend sampai raya, bulan 7, bulan 8 baru kau nak buat loan, memang sakit lah guys. Sebab tu ada cakap daripada webinar pertama lagi. Itulah tak tengok kan. Buat sekarang sebelum income terjejas, buat sekarang sebelum kena potong gaji, buat sekarang sebelum kena buang kerja. Sementara tengah ada income, buat sekarang. Okay. Now, nombor 10, dah beli property ada ni stuck, nak jual tak laku, negative cash flow beribu. Apa yang boleh saya buat? Sebab tu I share 7 kriteria ni. And 7 kriteria ni kalau you guna pakai, kebarangkalian untuk benda ni jadi mustahil. Okay. But kalau dah terbeli nak buat macam mana? I would say the best solution is that duduklah kat rumah tu hingga dia naik harga. Kalau anda bernasib baik, ramalan saya benar, whereby kita mungkin ada property bull run in the next 5 tahun, harga rumah tu akan naik and therefore you dah boleh jual waktu tu.
Tapi jangan jual hari ni sebab hari ni kalau jual, mungkin you kena lock losses of 50,000 hingga 100,000. Negative cash flow 500 sebulan, baru 6,000 setahun. Lepas 5 tahun baru 30,000. Kalau dapat jual pada harga 50,000, 100,000 extra, you masih untung. So jangan jual hari ni, simpan dulu. Kalau perlu, stay kat sana. Ya, sebab tu paling senang. Nombor 11, soalan kedua terakhir. Lepas recession, how fast OPR akan naik semula? Sebab saya akan buat refinance WFSA kepada bank yang lower interest. Yang ni chart OPR tu I tak ada. Okay. Dan nanti I boleh gunakan contoh ni kot. Right? Okay guys, waktu 2009, OPR kita jatuh kepada 2%. Okay, 2%. And then 2010 hingga 2016, kita ada property buran, banyak property double in value, ada yang triple in value, ada yang naik 4 kali ganda over the next 7 tahun. Okay, so memang bila property buran ni, ramai orang kaya baru akan dilahirkan. And macam saya cakap, I was very lucky, I beli 20 biji sebelum 2010 tu. And by the time 2015 tu, I have a net worth of minimum 5 juta pada 20 biji. Okay, so tu rezeki saya. Now, OPR mungkin akan naik tak lepas krisis? The answer is yes. Tapi kalau korang nampak, OPR 2009 ni is 2%. OPR waktu tahun, katalah 2018, okay, adalah 3.2 ke 3.5%. Tapi interest rate pada tahun 2009 waktu tu adalah 4.8%. Tapi interest rate 2018 adalah 4.3%. Nampak tak? Just because OPR naik doesn't mean interest rate you tu akan jadi lagi mahal. Sebab the spread tu is different. So apa yang I nak cakap benda ni is that first and foremost, OPR naik tak semestinya you punya effective interest rate akan naik lebih pada 4%. Point number one. Point number two here, it's actually quite easy to drop OPR, tapi nak naikkan OPR ni susah sebab ada banyak benda yang bank negara kena pertimbangkan sebelum naikkan OPR. Sebab bila naikkan OPR, semua loan akan jadi mahal. So dia punya kebarangkalian tu, dia punya kesan kepada ekonomi tu sebenarnya sangat tinggi. So nak turunkan senang, nak naikkan tu OPR tu susah. Sebab tu kalau you nampak, majority negara over time, makin maju negara tu, interest rate dia makin murah. You faham tak? Sebab lagi maju negara tu, interest rate dia akan murah. Kenapa? Mereka nak kembangkan ekonomi dan mereka nak pastikan loan murah. Bila murah, orang meminjam. Bila orang meminjam, dia boleh membeli ataupun menjana ekonomi. Okay? So, ada tak kebarangkalian OPR akan naik in the next 4-5 tahun? Of course. Ada tak kebarangkalian yang lepas OPR naik ni, interest rate you akan naik? Mungkin tak. Sebab kalau you tengok, OPR tahun 2009 cuma 2%. OPR waktu 2018 3.2 ke 3.5%. Tetapi interest rate 2018 lagi murah bandingkan 2009. Kenapa? Sebab over the long run, normally property loans becomes cheaper. Okay? So tu historically. Now, last kali soalan. FR, kau ni gila ke? Kita orang dah kena buang kerja, lagi FR suruh buat loan. Ni short term gain tapi long term lose. Tak gila ke ini? Okey lah, so dia tak adalah cakap sampai kejam macam tu. Tapi I letak supaya you guys faham lah. Sebab a lot of people are very nice kat FRPG, they try to be polite. Tapi maksudnya macam tu lah. Gila ke? Aku kalau nak kena buang kerja, takkan kau nak suruh buat loan lagi? Okay, now, if you recall, I tak suruh you buat loan buta-buta. Okay, I suruh you buat loan. Okay, macam contoh yang this one, whereby you beli property yang you akan dapat 140,000 cash. So, can you imagine kena buang kerja and tak ada cash? So, mana satu lagi bagus? Tak ada cash langsung ke ataupun ada 140,000 dalam bank account? I would rather have 140,000. Okay, so that's point number one, right? Point number dua adalah, if you remember, syarat wajib yang saya cakap, sebelum you boleh beli property yang macam ni, apa yang kena ada? Cash flow, rental kena boleh cover installment. Minimum 70%, kalau boleh cover 100%, even better.
in this particular case, okay, on a moderate case punya scenario, 140,000 dapat, cash flow masih positif. So in this particular case, kalau kena buang kerja, you punya installment 3,000 tapi orang bayar 3,200. Ada problem ke? Tak ada problem. Mana ada problem, guys? Asalkan rumah disewakan, you don't have a problem. So, you ada problem bila rumah you beli tu level taik, tak boleh nak disewakan, and negative cash flow 3,000 sebulan. Itu memang cari mati. So ni saya cakap, bila dengar advice, tolong dengar penuh-penuh, betul-betul advice tu. Sebab I tak cakap buat loan buta-buta. I tak cakap ambil cashback buta-buta. I cakap ambil cashback supaya you ada cash reserve. Nombor satu. Nombor dua adalah syarat wajib untuk buat benda ni adalah property tu kena boleh cover installment. So macam property yang I dengan klien I tengah beli. Property macam ni, okay lah, kau ambil cashback 140,000 is free money. Okay, to me, I would rather sleep knowing that I have 140,000 in my bank account compared to tak ada duit. If I know I'm about to lose my job. Point number one. Last kali tu is that even if you kena buang kerja hari ni and you dapat job tomorrow, dapat offer baru tomorrow, you kena tunggu 6 bulan confirmation before you boleh buat loan. So maksudnya kalau hari ni kena buang kerja, besok dapat kerja baru, bulan 10, bulan 11 baru boleh apply loan. Now, I cakap cash kita nak buat apa, guys? If you recall in my first kali webinar, I cakap kita nak beli stok sebab hari ni tak susah untuk buat 50% return. Tak susah untuk buat even 100% return. Kita orang sendiri tengah target 200%. Okay? If you ada 140,000 and you make 200% return, guys, you just made 140,000 to become 520,000. Sorry, 420,000. Correct. 420,000. Yeah, if you can get 200% return on stocks. So again, dengar advice tu betul-betul. First is that having cash is better than not having cash kalau tak ada income. Nombor dua is that cashback ni hanya dihalalkan oleh saya hanya bila you beli property yang sewa dia boleh cover macam yang kita orang beli ni. Jangan main bantai je ambil cashback sebab cashback berlambat tapi property taik nanti nak jual tak boleh, nak sewa tak boleh. Problem instead of ada satu, nak jadi dua. Okay. And then last kali tu guys is that kenapa I suruh buat sekarang sebab nanti even though you dapat kerja baru, you kena tunggu bulan 10, bulan 11 baru boleh buat loan. Time tu nak beli stok mungkin dah terlewat. Okay. So again guys, bila saya cakap tolong dengar advice tu betul-betul, tolong dengar advice yang penuh, jangan ambil sikit. Jangan ambil sikit, cuba buat sikit, lepas tu garu-garu kepala. Kenapa dia kaya aku jadi lagi kaya? So guys, 12 soalan power. I hope I dah bagi you 12 jawapan yang power, right? So, apa tu? Like I said, tadi waktu mula-mula webinar tadi is that ramai orang yang tanya pasal nak jadi klien, macam nak beli property macam ni. So, kita akan buat webinar besok tapi I difahamkan oleh Kristina yang kita punya sesi besok dah penuh. Sorry, full house. So therefore, you kena, kalau you nak, I think link tu Kristina akan bagi nanti dekat dalam post ni. You boleh register untuk sesi yang seterusnya. Yang macam cakap, ada cara untuk jadi klien Far Capital for free and join saya beli property and stocks in the next 3 hingga 6 bulan kepada yang nak join. Otherwise, konsep I dah ajar, ilmu I dah ajar, boleh je buat sendiri kalau nak. Right? Okay guys, saya harap anda belajar banyak daripada perkongsian hari ini. Saya harap anda bermanfaat. Dan macam cakap, ilmu yang ajar ni ilmu mahal, ilmu praktikal, benda yang kita orang sendiri pernah buat. Ini bukan gebang sembang teori. Dan macam cakap, I dah pernah lalui recession yang macam sekarang ni. And siapa yang gunakan recession ni betul-betul, you will come out a very different, happier person sebab you ada banyak duit. And siapa yang tak gunakan recession ni betul-betul, hidup dia samalah kot sebelum dengan selepas. I hope samalah, jangan jadi lagi teruk. Right? So, insyaAllah kita akan buat lagi webinar next week pula. And please ajak kawan-kawan, family member datang join group ni. Especially kalau you rasa benda yang kita ajar ni sangat-sangat berguna. Okay? Okay guys, salam malam Jumaat. I tak nak kacau aktiviti korang lepas ni, dah pukul 10 lah kan. Nanti ada yang komplain, kau ni kacau lah aktiviti malam Jumaat aku
right? So nanti tak pasal-pasal aku juga kena salahkan kan. Mereka yang datang besok untuk yang jadi klien tu, I'll see you tomorrow, and for the rest of you, have a good weekend ahead. Salam malam Jumaat, and I'll see you next week. Assalamualaikum, bye bye.